Kami dapat dengar dari MKN yang mengatakan daripada Sabah ni lah, Sabah Park, sebab diorang dah dapat daripada MKN kan, 80% mengatakan akan PKP dalam hari Selasa ataupun hari Rabu. Kita orang macam, "Uish, serius nak PKP?" Sebab apa? Tiket flight kita orang nak balik hari Rabu. Kalau kata hari Selasa, masak Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel AA Fitness Edu, tempat anda menerima ilmu tentang kesihatan dan juga fitness. Tapi pada kali ini saya tak nak bercakap tentang fitness, saya nak bercakap tentang pengalaman saya semasa di Sabah sebelum MCO 2.0 dilaksanakan. Okey, dan pengalaman berapa bajet yang telah saya habiskan kat sana dan problem yang kami dapat semasa kami di sana lah. Nak cakap pasal Sabah ni memang takkan habis. Sebab apa? Sabah ni satu negeri yang unik dekat Malaysia dan dia punya keunikan tu tergolong dalam dari segi culture dia, dari segi pemakanan dia, dari segi geografi dia. Memang sangat unik. Ada laut, ada gunung ganang, ada bukit, ada landed dan sebagainya. Dan nak compare dengan negeri-negeri dekat Malaysia yang lain. And then ini kali kedua saya ke Sabah. Kali pertama masa sebelum 2 minggu sebelum MCO 1.0, di mana saya telah pergi ke Sempurna. Begitu sempurna. Okey, sangat cantik. Pergi ke pulau Mata Buan, Mata King, Sibuan, Berdulang dan lain-lain lagi saya pergi. And then kali kedua hari tu seminggu sebelum MCO 2.0 dilaksanakan pada tarikh 13 hari bulan. 6 negeri kalau tak silap yang kena PKP: Sabah, Selangor, KL, lepas tu Johor dan lain-lain lah yang terlibat. Okey, dan terdapatlah problem dekat situ sebab kita orang hampir terkandas masa di Sabah, tak dapat balik ke Semenanjung. Takut gila masa tu. Okey, untuk trip kali ni kami pergi 5 orang, saya dan klien saya dan kawan-kawan saya yang lain. 5 orang, perempuan 3 orang, lelaki 2 orang. Memang dah plan daripada bulan 4, kita orang dah booking. Bukan saya saja travel semasa Covid ni, kita orang dah booking semasa MCO 1.0 pada bulan 4 untuk naik ke Gunung Kinabalu. Itulah mission kami untuk ke Sabah sebenarnya. Dan sepatutnya tarikh asal kami ke sana adalah 25 hari bulan 11 untuk naik Gunung Kinabalu. Tapi disebabkan berlakunya gelombang kedua dekat sana, gelombang kedua ke gelombang ketiga tak silap, gelombang ketiga, di mana kes dekat Sabah mendadak naik dan terjangkiti lebih kurang macam tu lah, terjangkit dekat seluruh negeri. Dan itu menyebabkan kami terpaksa postpone lah kami punya journey ke sana. Dan juga Sabah pun dah tutup dia punya border, orang luar tak boleh masuk. Dan kami mendapat tarikh baru, iaitu awal selang sebulan je jadikan cerita. So kami punya tarikh 8 hari bulan 9 hari bulan 1 kami dah kena naik Gunung Kinabalu lah pada tarikh yang baru kami dapat, iaitu seminggu sebelum PKP, iaitu 13 hari bulan 1 2021 lah. Kita cerita sikit journey kami sepanjang ke sana. So hari pertama macam biasa, kita orang bergerak daripada Teping ke KLIA pada tengah malam. Lepas tu kita orang bergerak sana sebab flight pukul 10 pagi, ikutkan pukul 7 tapi delay. So kita kena ikutlah pukul 10 flight. Lepas tu sampai dekat Kota Kinabalu, yang lepas tu disambut oleh Encik Madi. Encik Madi ni dia antara yang trusted tour guide dekat bahagian Kota Kinabalu lah, Sabah. Memang terbaik, sempol, servis itu. Terima kasih Encik Madi. Kalau korang nak pergi ke Sabah, tak tahu nak ambil siapa, so nanti saya akan letakkan link dekat deskripsi, so korang boleh tengok lah siapa Encik Madi ni. Okay, kami punya package pun kami custom. Kami tak ambil daripada dia. Kami cuma just bayar dia untuk bawa kami je, transport, dan juga bawa kami. Kami nak ke sini, dia akan bawa. Kami nak ke sini, kami bawa. So bajet tu korang nak pergi tempat yang korang nak lah. Itu yang sangat penting.
Okay. And then lepas tu, lepas kami sampai di sana, kami kena sambut. Lepas tu kita orang terus pergi ke Chocolate Factory. Chocolate Factory memang rare gila dekat Sabah. Sebab Sabah antara salah satu negeri yang produce coklat. And coklat dia berbeza dengan coklat import yang lain. Dia coklat dia tak tahu, memang lain. Kita orang rasa pun memang terbaik, dan saya habiskan RM80 lah untuk dekat sana. Sebab dia punya diskaun dia, less dia memang banyak sebabkan orang tak membeli. Yalah, takkanlah orang Sabah nak beli, mesti orang-orang luar daripada Sabah yang membeli. Disebabkan oleh PKP ataupun COVID-19 ni, orang tak Sabah lah takut. So kita orang borong kat sana. Lepas tu, lepas habis kat sana, kita orang terus pergi ke tempat kita orang menginap lah, di Happy Garden. Happy Garden ni cantik. Dia dekat Kundasang. Tak tahu pula sebenarnya Kundasang ni dekat atas bukit, sebab tu dia sejuk. Dia macam Cameron, tapi kalau nak kata sejuk tu lebih kepada Cameron sejuk lagi daripada Kundasang. Tapi tak tahulah, masa tu Kundasang tak sesejuk dekat Cameron, tapi still sejuk. Seronok lah tempat Happy Garden tu pun cantik. Happy Garden ni dia macam tempat backpackers yang mana yang solo travel yang sesuai duduk situ. Dia satu bilik tu ada 8 katil, ada 2 bilik air, ada locker sekali, ada sinki, ada tempat masak. So bagus lah benda ni untuk backpacker serendah RM30 sahaja. Happy Garden. Lepas tu kita orang pergi makan apa semua, dan esoknya hari dia lah kita orang nak naik Gunung Kinabalu. Sebabkan nak pilih Happy Garden ni sebab nak dekat dengan Kinabalu Park, supaya senang lah pergerakan esok, tak payah nak kelang kabut kan. So tak sampai 5 minit pun kita orang dah sampai dekat Kinabalu Park semua, dah settle registration. Kita orang naik, so 2 hari lah naik Gunung Kinabalu, kena 2 hari. Sebab kita akan tidur dekat Labang Rata. And then esok paginya baru kita akan submit jika cuaca baik. Jika cuaca tak mengizinkan, hujan lebat, so diorang tak benarkan lah. So maksudnya ekspedisi itu terbantuk lah. So korang kena pergi next time. So make sure tengok dulu forecast ataupun weather. Itu paling penting lah. Tapi nak naik Gunung Kinabalu, korang kena booking seawal setahun. Tapi kita orang ambil 6 bulan lah. Itu package kita orang mahal sikit. Kalau korang booking awal, dapatlah murah sikit. Beza mahal dengan murah adalah pemakanan korang dapat sebelum korang naik ke Gunung Kinabalu, dan juga penginapan lah dekat Labang Rata. Itulah yang dapat membezakan harga. Paling rendah 500, paling tinggi lah 1000 lebih ada. Kita orang dapat, nanti saya akan cerita lah dekat ujung video. So stay tune. Lepas dah settle semua tu, keesokan harinya lepas dah turun dari Gunung Kinabalu, alhamdulillah kita orang berjaya menawan Gunung Kinabalu. 5 orang ni kita orang terus ke tempat penginapan yang kedua, iaitu Alvin di Bayu. Alvin di Bayu ni memang cantik. Dia punya tempat mahal sikit lah sebab semalam RM400. Tapi kita orang 5 orang tu share lah. Dia double story. Rumah memang cantik. Dia ala-ala macam rumah luar negara. Memang cantik gila. Belakang dia bukan farm, dia macam garden, tea garden macam dekat Cameron tu. Dan depan dia tu korang boleh tengok Gunung Kinabalu. Memang cantik lah. Subhanallah lah. Korang kena pergi lah tempat ni. Tapi nak pergi ramai-ramai sikit lah, sebab sini mahal. Kalau kau pergi seorang-dua je, tempat tu besar, macam tak berbala kan. And then lepas kat situ juga, malam tu kita orang BBQ. Kita orang suruh Encik Madi ni pergi beli, prepare untuk seafood dekat ni lah. Dia beli kat KK, lepas tu dia bawa balik ke Kundasang ataupun Ranau. Sebenarnya Alvin di Bayu ni dekat Ranau, kalau tak silap saya dia dekat Ranau. Tapi Kundasang dengan Ranau ni sebelah-sebelah je, tak jauh mana pun. And lepas dah BBQ semua settle, esoknya hari Senin berapa hari bulan lah, 8, 9, 10, 11 hari bulan 1 2021 kita orang bergerak ke tempat-tempat yang kita orang nak pergi. Tapi sebelum tu kita orang kena buat swab test dulu, sebab hari Rabu plan asalnya kita orang nak balik. Kita orang target 6 hari 5 malam dekat Sabah. So hari Rabu baru balik. And then hari Senin tu buat swab test kali kedua untuk nak pulang ke Semenanjung. So masa ni nak ke Sabah kena buat swab test. Pergi dan balik tu wajib. Tak payah kuarantin, cuma yang swab test menunjukkan anda tu sihat, alhamdulillah, daripada COVID. Itu yang paling penting lah. So buat dekat Ranau. Lepas tu kita orang sempat pergi pun Jabatan Taparuli pada hari tu. Lepas tu pergi Museum 3D. Lepas tu kita terus check in petang tu dekat Marina Court lah. Marina Court ni dia macam apartment. Dia bukan studio, dia apartment ada 3 bilik. Modern lah, modern style. Tu orang lepak kat situ. Dan petang tu sebenarnya
petang tu sebenarnya kami sedang menunggu ucapan daripada menteri kita. Dia akan umumkan sama ada PKP ke tidak pada hari tersebut. Sebab masa kita orang turun daripada Gunung Kinabalu tu, saya terjumpa, sebab saya turun awal kan, saya terjumpa dengan orang lokal yang kerja dekat Labarata tu. Dia cakap, sebab saya ni dari Semenanjung tu, dia cakap dekat saya, dia cakap kami dapat dengar dari MKN yang mengatakan daripada Sabah ni lah, Sabah Park, sebab diorang dah dapat daripada MKN kan, 80% mengatakan akan PKP dalam hari Selasa ataupun hari Rabu. Kita orang macam, wish, serius nak PKP. Sebab apa? Tiket flight kita orang nak balik hari Rabu. Kalau kata hari Selasa, masak kalau hari Rabu pun masak juga. Kalau hari Khamis tu okey, sebab kita orang baru bergerak balik hari Rabu tu kan. Lepas tu cerita dia nak jadikan cerita, kita orang tunggulah petang tu pukul 6 kat TV. Tengok macam, kita orang tengok macam pengumuman esok tu raya, macam esok tu puasa. Memang macam tu kan. Sebab nasib baiklah kat Melaka tu ada TV kan, kita orang boleh tengok. Lepas tu tengok, bam, adakan cerita betul-betul PKP hari Rabu tersebut, hari kita balik tu. Memang masa tu tak fikir banyak memang menggelupur semua, buka handphone. Mula-mula kita orang buka tiket flight pergi dan balik kita orang ambil daripada AirAsia. AirAsia sebab murah lah kan, kita nak bajet, nak murah. Lepas tu dah jadi macam ni, buka-buka untuk flight untuk hari Selasa. Hari Selasa ada, tapi tak banyak flight, tengah hari dengan petang. Lepas tu kita orang minta tukar daripada hari Rabu tu pergi ke hari Selasa. Kita orang tunggu, buka sekali lagi AirAsia punya website, dah habis. Memang takut masa tu kan, dah habis. Apa yang kita orang boleh buat, email tak sampai lagi, AirAsia tak bagi kata putus lagi, yang mana kita orang minta request untuk nak tukar tarikh tu, nak change change date tu, diorang tak bagi lagi. Lepas tu kita orang buka lah Malaysia Airlines, sebab syarikat airline lain tak buka. Yang buka AirAsia dengan Malaysia Airlines masa tu. So kita orang pun tanpa basa-basi, kita orang pun pergi buka Malaysia Airlines masing-masing dengan phone ni. Tengok Malaysia Airlines pun dah tak ada full, maksudnya full dan tak ada flight lagi. Kita orang dah macam gelabah ni, memang dah gelabah dah. Tak cakap banyak, pukul 8 malam masa tu kita orang terus gerak pergi airport, nak pergi check lah pokok ada walk-in ticket. Nak adakan cerita pula, pagi-pagi hampa lah, sebab tanya guard dekat situ, dia kata dah tutup dah. Semua kaunter-kaunter pembeli tiket walk-in kan dah tutup. So nak datang pagi esok pukul 6 pagi. So insya kot dah ada kata ada tiket lagi yang lebih kan, yang anda boleh beli. Lepas tu nak adakan cerita, memang mood masa tu dah kacau lah, sebab malam tu plannya nak makan seafood kan. Tapi dah jadi macam ni, siapa suruh pergi tempoh COVID ni kan. Nak pula diorang bagi kita mengejut, kerajaan bagi kita mengejut. Sebab dia kata sebelum ni ada tempoh masa diberikan, tapi kita tak expect lah sehari je dia bagi masa kita kan. So nak adakan cerita, tak apalah, redor je. Lepas tu pergi makan lah, walaupun hati tu tak tenteram nak makan seafood lah. Tapi memang best lah, kita orang pergi kat tempat produk waterfront ni, yang ada produk tu kat Sabah tu. Kita orang makan kat situ banyak food court. Memang dia punya ikan dia, hasil laut dia memang fresh, memang freshy lah. So memang makan lah, walaupun hati tak tenteram, makan, enjoy malam tu. Lepas tu tak payah fikir dah. And then balik daripada makan tu, kita orang pergi lobby. Pada hari sama juga, hari Senin tu. And then masa tunggu lobby tu, kita orang check lah, ada seorang dalam 5 orang ni check pun. Tengok Malaysia Airlines membuka satu flight untuk balik ke Semenanjung esok. Kita orang terus kalang kabut lah, tuisi kan. Harga mula-mula one way balik ke KL 400. Kita orang cuba isi sebab kita 5 orang, so ramai kan, lambat nak isi kan. Lepas tu dah jadikan cerita tak boleh isi, kita orang kena masuk balik. Tengok harga dah 700 masa tu balik nak ke KL. Kita orang cakap tak apa lah, isi je lah, duit pun dah cari, takkanlah korang nak duduk sawah lama-lama kan. Takkan kita nak menyumpik, nak memburu kat Sabah pula kan, nak hidup kan. Lepas tu kena balik macam mana pun kan. Takkanlah nak berenang, kepala otak tu jauh. Nak berenang kena naik sampan ke kan, tak masuk akal kot. Doesn't make sense at all. Lepas tu kitanya lepas dah settle semua tu, alhamdulillah lah kita orang boleh beli tiket tu dengan harga 700. Padan mungkin kau nak pergi sangat kan. 700. Esoknya tiket flight kita orang pukul 5 petang lah, 5 petang. Dan alhamdulillah
Selasa tu kita orang balik, dah sampai kat KLIA pada pukul 8 malam. Lepas tu orang yang ambil kami sewa van tu yang hantar dah pergi, hantar kami balik dah pergi. Masa dekat Taiping tu diorang datang ambil pukul 8 malam. Dah sampai kat Taiping ni pada pukul 11.55 dah masuk exit exit Taiping tu, dekat tol tu dah nampak dah ada kun-kun polis tengah pasang. Masa tu memang takut gila lah. Alhamdulillah lah kan, dah selamat sampai dekat sini. So ada tempat, satu tempat yang kami tak dapat nak check in pada hari Selasa malam tu lah, sebab kita orang dah balik. Tempat kita orang nak pergi tu adalah Kabada Retreat. Kabada Retreat ni dia macam glamping yang dekat Gopeng tu, tapi dia memang cantik gila. Depan dia, view dia memang laut. Ini yang kami tak dapat sebab kita orang dah bayar kan. Tapi tak tahulah dapat refund ke tak. Harap dapat refund lah, walaupun sikit kan. Sebab bukan salah kita pun, tiba-tiba je diumumkan PKP kan. So redha je lah. Ada beberapa tempat lagi yang kami tak dapat nak cover lah, macam Dairy Farm dan tempat-tempat lain. Sebab Dairy Farm ni dia simbolik siapa yang pergi ke Kunasan. Kalau tak pergi ke Dairy Farm ni macam tak payah pergi lah kot ke Sabah, tak payah cakap lah kau pergi Sabah gitu lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab dia punya view cantik macam ala-ala New Zealand, Malaysia kan. So wajib lah ke sana. Sebab dia tutup, PKP ni dia tutup. Tak tahulah sebab apa kan PKP tutup. Mungkin dia nak jagalah environment dia, lembu dia dan sebagainya kan. Sebab dia barang dia dieksport ke luar. Sebab tu orang nak jaga betul-betul kan. So far untuk